Dan saudara, saya agak kadang-kadang lah saya semalam lah bila Parlimen bersidang, saya pun hairan bagaimana sikap antara pimpinan-pimpinan atau perwakilan. Semalam saya dah bercakap tentang ketidakpedulinya ahli Parlimen tentang untung nasib rakyat. Saudara, sebagai contoh, saudara, ini sebagai contoh. Pada 8 Oktober 2022, ketika itu kerajaan, dalam kerajaan ini, antara menterinya adalah terdiri daripada pemimpin daripada parti PAS, iaitu timbalannya Tuan Ibrahim Tuan Man. Waktu beliau menjadi menteri pada 8 Oktober, Tuan Ibrahim Man, 8 Oktober 2022, semasa jadi menteri, dia telah pun mengumumkan, ini pengumuman menteri, saudara. Menteri merupakan dasar kerajaan. Katanya bahawa kerajaan telah pun memutuskan bahawa mulai tahun 2023, tahun inilah saudara, kerajaan akan menggunakan kenderaan elektrik EV bagi kegunaan semua jemaah menteri. Itu kenyataan beliau sewaktu beliau jadi menteri. Dan selalunya saudara, apa sahaja yang telah pun diputus oleh kerajaan terdahulu, bila datang kerajaan yang baru, keputusan-keputusan itu akan dilaksanakan. Dia tak boleh nak buang semua, saudara. Dan saudara, kerana ia telah menjadi dasar dan pelaksanaan, ia perlu diteruskan. Ini kadang-kadang ahli-ahli Parlimen ni mereka tak faham mentadbir kerajaan macam mana. Jadi, apa yang berlaku, saudara? Pada 13 Oktober 2023, sewaktu pembentangan bajet Madani yang dibentangkan oleh Yang Amat Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan bahawa antara juga wang akan digunakan sebahagian daripada wang pertukaran. Saudara, 393.8 bilion itu antaranya adalah untuk pembelian kenderaan resmi menteri. Itu merupakan kenderaan elektrik EV sebagaimana yang diputuskan oleh kerajaan terdahulu. Itu faktanya, saudara. Sebab keputusan dah dibuat tahun lepas. Dan semalam, ahli Parlimen kawan saya, sahabat saya, saudara Ustaz Abdul Latif Abdul Rahman. Waktu dia membuat perbahasan di Parlimen, tiba-tiba dia menyentuh dan mempersoalkan pembelian kereta resmi menteri sebagai satu kritikan. Dia kata tak sepatutnya berlaku. Kenapa mesti kerajaan membeli kereta-kereta EV, electrical vehicle ni, untuk kenderaan resmi para menteri. Saya tengok tu, apa hal lah wakil rakyat ni? Kenapa tak disemak bahawa itu semua dilakukan oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim tahun ini untuk melaksanakan semua itu telah pun terancang dalam program kerajaan sewaktu timbalan Presiden PAS jadi menteri. Timbalan Presiden, sahabat saya, Saudara Latif, ahli Parlimen Kuala Krai, anda perlu ingat, ini adalah keputusan timbalan Presiden PAS waktu beliau menjadi menteri untuk membeli kenderaan resmi semua menteri-menteri merupakan kereta jenis EV, electrical vehicle. Apa yang berlaku dalam bajet lepas, sebahagian daripada dasar kerajaan itu dilaksanakan. Jangan tuduh. Sebab itu saya kata, wakil rakyat kena buka, kena tengok, kena siasat sebelum bercakap secara sembrono. Malu. Sebab keputusan itu dibuat oleh timbalan Presiden anda. Saya bukanlah nak marah sangat, tidaklah saudara. Tapi kadang-kadang, jangan menggunakan kesempatan untuk menonjolkan bahawa korang sebut tahu ini tak betul, sedangkan benda ni tapik balik ke muka sendiri. Aduh, hai sahabat, lain kali buatlah kajian. Teman-teman yang menjadi ahli Parlimen sebagai wakil rakyat, kena ingat, kena buat kajian dulu. Jangan masuk Dewan terus cakap tak setuju. Ini dia kata dia tak setuju. Dia mengkritik Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana membeli. Dalam bajet itu ada antaranya pembelian kereta-kereta elektrik, EV, electrical vehicle, untuk kegunaan resmi menteri-menteri. Tak patut berlaku. Sedangkan itulah dasar yang telah diputuskan oleh kerajaan terdahulu yang menterinya adalah timbalan Presiden PAS. Saudara Masyur Nazrin dia kata penyakit walaupun lupa lah kot. Saya tak boleh kata ini bukan mudah lupa, saudara. Ini kenyataan. Tak boleh buat sembarangan. Aduh, saudara. Itulah realitinya, saudara.
Bila ketibaan Dr. Mahathir itu disambut sebagai seorang wira yang suci. Tak ada lagi cacat dan celah, saudara. Saya bukan nak mengenai, tapi saya kata itulah kemunafikan politik. Kemunafikan politik. Pimpinan apabila mereka sanggup mensucikan sesuatu yang selama ini terbuku di hati hanya kerana untuk kepentingan politik. Terpulanglah pada rakyat untuk melihat bagaimana keadaannya sekarang. Itu gambarannya. Bagaimanapun saudara, saya dalam keadaan begini, saya ingin mengucapkan takziah kepada keluarga 3 ahli Dewan Muslimat PAS yang menemui ajal waktu kembali daripada muktamar PAS hari ini. 3 anggota Dewan Muslimat PAS, mereka dalam perjalanan dari menghadiri muktamar di Shah Alam. Ketiga-tiganya maut dalam kemalangan di kilometer 390 Lebuh Raya Utara Selatan, berhampiran dengan Pekan Behrang petang tadi, saudara. Itu dimaklumkan oleh Naib Presiden PAS, Datuk Idris Ahmad, dalam hantaran dalam Facebook berkata, ketiga-tiga mangsa adalah perwakilan daripada Muslimat PAS Sungai Petani Kedah. Sedih saya dengar, saudara. Ya, dengan keberkatan hari Jumaat, duka cita dimaklumkan Ustazah Taibah Sulaiman, itu Ketua Dewan Muslimat PAS Sungai Petani. Itu Nur Fatihah Nabilah Bukri, Ketua Amirah Sungai Petani, dan Najihah Amzi, penolong sisa 1 Dewan Muslimat PAS Sungai Petani, telah pun kembali ke rahmatullah akibat kemalangan seusai muktamar PAS di Shah Alam. Semoga mereka semua didapatkan di syurga. Amin. Saudara, saya mengajak teman-teman semua, kita sedekahkan Al-Fatihah untuk ketiga-tiga putri-putri yang bagi saya suci mereka, dan perlu kembali ke rahmatullah. Kita sedekahkan bacaan Al-Quran, iaitu surah Al-Fatihah, mengiringi perjalanan kembalinya ke pangkuan ilahi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya, saudara, bagi saya satu saja, saudara. Soal politik. Itu beza antara saya dengan orang lain. Saya bila dengar berita begitu, walaupun PAS tidak sealiran pemikiran dengan saya, tapi saya tetap merasa sedih apa yang berlaku pada parti mereka, pimpinan mereka. Saudara, mogalah mereka ada sedikit sinar keinsafan di hati pimpinan PAS. Baik, saudara, kita pergi sedikit ke Sarawak. Besok, saudara, Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan Hari Penamaan Calon bagi pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Dun Jepak yang akan diadakan pada 31 Oktober nanti. Saudara, ini di Pekan Bintulu. Itu pusat pengundian awal akan dibuka. Ya, saudara, pusat pengundian awal tiada pusat pengundian awal akan dibuka. Cuma undi pos saja yang dibuka, kata demikian menurut SPR. Dan proses penamaan calon pilihan raya kecil Jepak akan diadakan di Dewan Suarah Bintulu. Dewan Suarah Bintulu. Bagaimanapun, saudara, saya melihat akan bermulalah musim pilihan raya kerana kabarnya ada 3 calon. DPS mengakhiri teka-teki bahawa calon mereka adalah bekas pengarah agensi anti dadah kebangsaan. Itu Cawangan Sarawak, saudara Iskandar Turki, diumumkan sebagai calon oleh Presiden GPS. Sementara itu, 2 parti pembangkang tempatan Sarawak sudah pun menamakan calon masing-masing. Dan ini pastilah akan menimbulkan suasana yang agak menarik di Sarawak. Mudah-mudahan tidak adalah fiesta maki hamun, saudara. Untuk makluman teman-teman di Bintulu, keadaan cuaca pada hari esok diramalkan cerah pada 11 pagi. Bolehlah mengiringi teman-teman dalam musim penamaan calon bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Jepak di Bintulu, Sarawak. Saya, kita tunggu lagi laporan. Saya tengah menanti apa yang dibincangkan oleh Majlis Tertinggi UMNO yang sedang bersidang saat ini. Jumpa lagi, saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.